Selamat datang ke channel Cik Genas. Dengan segala hormatnya mempersilakan. Dia minta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma wa'jahta fi salam wa taja'al ijazita sahla. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Terima kasih kepada Muhammad Nurdani atas pimpinan bacaan doa pada pagi ini. Okey, baik. InsyaAllah pada minggu ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita di bawah tajuk bab yang ke-9 iaitu pemanasan global. Okey, untuk makluman semua, insyaAllah kita hanya tinggal lagi satu bab saja lagi iaitu bab yang ke-10 kalau tak silap saya, teknologi hijau. Okey, jadi kita ni kalau kita lihat kelas kita ni mungkin agak ketinggalan sikit. Ketinggalan tu dari segi kita agak perlahan. Okey, memandangkan sebab saya dapat lihat kelas-kelas yang lain telah pun habis sama ada tingkatan 1, 2 dan juga 3. Mereka telah pun habis silibus. Jadi saya nak awak cuba bayangkan mereka ni bermula daripada sekarang mereka dah habis semua silibus sehingga bulan 3 tahun depan. Sehingga bulan 3 tahun depan mereka dah tak ada sesi belajar secara macam ni lah. Maknanya saya tak tahulah macam mana cara mereka menangani lagi lebih kurang 5 bulan. 5 bulan mereka belajar tanpa sebab kelas pun dah habis. Mungkin mereka buat latih to be lah. Saya tak nafikan lah, mungkin itu mengikut guru mata pelajaran masing-masing. Jadi saya pun sebab saya dah lihat benda ni macam tak ada kesudahan. Jadi saya memang dia dah tak best lah ni. Dia dah start cuti seminggu ni, dia dah jadi pendiam balik semua. Okey, tak apa, insyaAllah hari ni kita akan laksanakan balik aktiviti penggunaan breakout room. InsyaAllah rasanya sesi kelas kita tak boring macam kebiasaannya lah, insyaAllah. Okey, saya sedang cuba nak setting balik. Susah lah bila webcam ni ada pergerakan depan muka secara mengejut, dia terus jam. Jadi tak boleh nak bergerak banyak-banyak lah. Saya fokus macam ni je, boleh Okey, baik. Setakat ini kita dah ada 35 orang. Sepatutnya dah 10 minit sesi pembelajaran. Okey, saya akan bahagikan seperti sebelumnya iaitu breakout room untuk kita belajar tajuk ni. Tapi sebelum tu saya akan terangkan dahulu. Saya akan terangkan dahulu tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada 2 subtopik yang akan kita pelajari. Yang pertamanya kita akan mengetahui apakah maksud pemanasan global, dan yang keduanya iaitu awak boleh rujuk buku teks, iaitu kita akan melihat faktor-faktor pemanasan global yang dilakukan. Yang dilakukan ada 2 faktor utama iaitu faktor manusia dan juga faktor semula jadi. Jadi kedua-dua faktor ini akan mempengaruhi pemanasan global kita di dunia. Jadi nanti anda akan dipecahkan kepada 10 kumpulan. Kepada 10 kumpulan yang mana anda akan berbincang sesama anda berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Terutamanya dari segi faktor manusia dan juga faktor semula jadi. Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Terima kasih. Saya ingatkan saya bercakap seorang lagi. Terima kasih Intan. Kita lihat dahulu yang pertama. Apakah dia pemanasan global? Di akhir sesi pembelajaran anda akan berjaya menyatakan apakah yang dimaksudkan dengan konsep pemanasan global. Serta yang keduanya memberikan contoh. Nanti akan ada banyak. Lebih kurang ada 10 contoh yang berkaitan dengan faktor pemanasan global, iaitu faktor semula jadi dan juga faktor
manusia tadi. Okey, kita akan tengok yang pertama. Video ni nanti saya akan tunjukkan kemudian. Okey, ini cek induksi untuk permulaan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Kalau anda semua dapat lihat bagaimana situasi di kawasan yang bernama Chad ni pada tahun 2009 je, kita dapat lihat individu-individu ini dapat membuat aktiviti menangkap ikan. Okey, ni daripada lokasi yang sama. Apa yang berlaku setelah 10 tahun selepas itu disebabkan oleh pemanasan global yang berlaku, kita dapat lihat suasana persekitaran di kawasan tasik tersebut telah pun kering dan menjadi tanah yang gersang, tanah kosong. Itu antaranya. Kemudian kita lihat yang ini yang berlaku di kawasan Arktik, di mana kita dapat lihat pada satu ketika dahulu kita boleh lihat begitu banyak beruang-beruang kutub, beruang yang putih ni, snow bear ni, bukan bear tu yang kita kata tu kan. Okey, jadi apa yang berlaku pada tahun 2019 pernah masuk dekat dalam satu jurnalis ataupun satu perkongsian di peringkat dunia menunjukkan sehingga terdapat seekor beruang kutub ini merayau-rayau dengan keadaan badan yang cukup kotor, dah jadi kurus kering. Itu menunjukkan maksudnya beruang ini dah berada dalam satu situasi yang tersangat kritikal. Ada kemungkinan mereka dah berada jauh daripada lokasi asal mereka. Sebab apa? Mungkin kerana faktor nak mencari makanan. Okey, kita lihat yang seterusnya di Gran Barrera. Okey, pada tahun 2009 kita dapat tengok begitu banyak terumbu-terumbu karang. Kemudian pada tahun 2019 terumbu karang ni jadi putih. Siapa nak respon? Apa benda je ni sebenarnya yang berlaku? Siapa boleh respon? Fosil tu mati. Batu karang tu mati. Ya, batu karang itu sebenarnya telah pun mati. Kita tengok yang putih-putih ni, sebenarnya yang putih ni bukan hidup. Dia hanya jadi macam kalsium je. Dah tak boleh hidup. Macam kita tengok batu karang ni sebenarnya adalah daripada kalsium sebab dia akan tumbuh-tumbuh macam gigi kita. Okey, jadi apa yang berlaku setelah 10 tahun? Akibat pemanasan air laut menyebabkan batu karang ini dah jadi dia tak selesa, dia jadi tak selesa dan akhirnya mati. Kemudian apabila dia mati, dia menyebabkan habitat, habitat bagi ikan-ikan ini juga telah pun lenyap. Kalau kita tengok perbandingan dua lokasi ni, di mana setelah 10 tahun akibat pemanasan global yang berlaku sekarang ini, kita dapat lihat kepupusan habitat akuatik. Ikan dah lagi tidak sebanyak seperti sebelumnya. Okey, itu adalah permulaan dia untuk kita belajar tajuk pemanasan global pada hari ini. Baik, berdasarkan gambar ini kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global. Yang pertama, pemanasan global merujuk kepada peningkatan suhu atmosfera. Atmosfera ni yang mana? Yang kita hirup udara sekarang ni. Okey, yang berada di bawah lapisan awan. Yang berlaku akibat peningkatan aktiviti pembangunan oleh manusia. Apa benda manusia buat? Manusia jalankan pelbagai kegiatan perindustrian, pertempatan, penebangan hutan. Siapa nak sambung? Apa lagi? Antara contoh pembangunan manusia. Aktiviti pertanian. Aktiviti pertanian. Bagus Afiq. Okey, antaranya sebab kita gunakan lagi kenderaan bermotor hasil daripada pembakaran bahan api fosil. Kemudian kita menggunakan baja dalam pertanian. Kata cikgu, baja tu kan menyuburkan pokok. Siapa nak ulas? Siapa rasa dia tahu kenapa penggunaan baja menyumbang kepada pemanasan global? Siapa tahu ataupun mungkin dia pernah terbaca dekat mana-mana? Penggunaan baja kimia secara berlebihan. Penggunaan baja kimia secara berlebihan. Bagus Afiq. Apa kesan dia?
Penggunaan baja ni ada dua kategori. Yang pertama penggunaan baja organik. Yang kedua penggunaan baja kimia. Penggunaan baja organik merujuk kepada penggunaan baja yang kita guna hasil daripada tinja. Okey, iaitu daripada najis haiwan, tak kira lah tai ayam ke, tai lembu ke, tai unta ke. Okey. Jadi najis ini kita kompos dan kita jadikan dia sebagai baja organik. Dia bersifat semula jadi ataupun mesra alam. Berbeza dengan penggunaan baja kimia. Baja kimia ni kita tengok memang dari segi satu sudut saintifik dia, baja kimia ni tak berbau busuk kan. Tak adalah macam kita pegang tai ayam. Takkan awak lalu tak nak pegang nak baja pokok sayur terpaksa cedok najis kan, najis lembu, najis ayam untuk baja sayur-sayuran awak. Kalau kita bayangkan, kita pun tak lalu nak makan. Tapi kalau baja tu baja kimia, kita tak risau. Sedangkan baja kimia tu kita dah tahu dia ada bahan kimia dia sendiri, ada racun dia sendiri. Sebenarnya baja kimia ni dia sifat dia panas ya. Siapa yang pernah cuba tolong bantu mak dia menanam, membaja pokok, kenapa dia menggunakan sudip ataupun sudu untuk letakkan baja? Sebab sifat baja kimia tersebut sifat baja tu dia panas. Sebab tu kalau dia tak galakkan kita pegang pakai tangan. Kalau kita pegang pakai tangan, kita nak membajai pokok, kita akan rasa tangan kita panas selepas tu. Jadi sebab itu kita digalakkan menggunakan sudu ataupun sarung tangan untuk menggunakan baja kimia. Okey, itu secara ringkas dia. Okey, kita tengok dia kata suhu atmosfera yang berlaku akibat aktiviti pembangunan oleh manusia. Aktiviti ini telah pun meningkatkan jumlah kandungan gas rumah hijau di udara dan menyebabkan fenomena kesan rumah hijau. Ini awak dah belajar pada awal-awal bab dulu, bab 3 ke bab 4 yang kita dah belajar dulu kan. Siapa ingat lagi ada berapa kesan? Siapa ingat? Antaranya jerebu. Kita ada kesan rumah hijau lagi. Keluar dalam soalan exam ni. Siapa ingat? Pulau Haba. Pulau Haba. Bagus Intan. Satu lagi. Apa dia? Hujan asid. Hujan asid. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, kita tengok gas-gas ini boleh merangkap haba dan menjadikan suhu bumi semakin panas. Disebabkan oleh apa? Gas-gas yang terhasil dekat bawah ruangan atmosfera ni, dia terkumpul, dia tak boleh nak bergerak pergi mana-mana dan akhirnya dia terperangkap di dalam ruang atmosfera kita ni yang kita sedang hirup udara sekarang ni. Kita mungkin tak nampak sebab apa, dia bergerak dalam bentuk zarah-zarah molekul. Kita tak nampak dia terbang. Oh, nampaklah zarah panas tak nampak. Benda ni dari segi mata kasar mungkin kita susah nak nampak. Okey. Antara gas-gas rumah hijau antaranya iaitu karbon dioksida. Siapa nak respon? Orang belajar sains, tak belajar sains pun tahu ni. Karbon dioksida ni gas apa? Awak dah belajar sains, awak dah belajar geografi. Karbon dioksida. Daripada sekolah rendah pun dah tahu ni apa benda ni. Apa dia karbon dioksida? Siapa nak respon? Cepat. Nanti kita nak buat perbincangan ni. Karbon dioksida. Pernah dengar tak? Pernah. Awak tahu pun hari-hari awak guna ni. Apa benda ni? Karbon dioksida ni. Awak kalau tak ada karbon dioksida ni dah lama awak mati ni tau. Ya Rabbi, 40 orang. Seorang pun tak berani nak jawab. Apa dia ni? Karbon dioksida. Respon sikit. Kita hirup udara ni gas apa? Okey, terima kasih Baiti. Iaitu gas yang kita yang kita keluarkan daripada nafas kita adalah karbon dioksida. Karbon dioksida ni digunakan oleh pokok-pokok. Kemudian dia proses, dia keluarkan balik jadi apa? Jadi oksigen. Okey, kemudian karbon monoksida. Apa benda pula karbon monoksida ni? Siapa tahu apa dia karbon monoksida? Gas yang dikeluarkan oleh asap kenderaan. Ya betul, tepat sekali. Iaitu gas yang dikeluarkan oleh asap kenderaan atau yang keluar dekat corong exhaust tu. Itu karbon monoksida. Okey, kemudian kita ada klorofluorokarbon. Klorofluorokarbon ni adalah merupakan gas yang digunakan dekat dalam penghawa dingin ataupun aircon. Itu gas yang digunakan. Pelepasan daripada penggunaan penghawa dingin ini menyumbang kepada pemanasan global. Sebab apa? Kita selesa menggunakan aircon dekat dalam bilik kita kan. Tapi
Pernah tak awak duduk dekat belakang kompresor kipas yang aircon awak tu? Pernah tak? Siapa pernah duduk kat belakang kompresor tu? Yang seketol besar 4 segi tu kan? Yang aircon awak tu. Bila awak pasang aircon, kipas dekat kompresor tu akan pusing. Cikgu, kalau dekat dalam sejuk, maksudnya dekat luar pun sejuk lah. Tidak sama sekali. Sebenarnya kompresor yang dekat belakang tu, dia menghasilkan udara yang panas. Okey, kita yang dekat dalam bilik saja sejuk, yang dekat luar panas. Cuba awak bayangkan benda ni, seluruh unit rumah dekat dunia kita, contohlah paling buruk, paling busuk pun ada penghawa dingin. Jadi setiap rumah menyumbang kepada pemanasan global. Itu memang kita tak dapat nafikan. Okey, kemudian kita ada gas metana. Ini digunakan untuk pembakaran. Kemudian kita ada nitrogen oksida dan juga sulfur dioksida. Ni nanti awak tengoklah. Saya tak nak ulas, nanti panjang cerita. Okey, kita tengok ni. Dia dibagi dekat dalam gambar rajah ni. Okey, yang pertama kita lihat pancaran kesan rumah hijau akibat semula jadi, iaitu cahaya matahari diperlukan untuk memanaskan suhu bumi. Ini ada fungsi dia. Sebab apa? Pokok-pokok nak hidup memerlukan cahaya matahari. Kita pakai baju nak sidai kain kena ada cahaya matahari. Tak apa cikgu, sekarang dah ada dryer. Berapa orang yang mampu beli dryer? Berapa rumah yang ada yang ada dryer? Jadi kita masih memerlukan cahaya matahari. Okay. Kemudian yang kedua, dia kata pertambahan gas ini menyebabkan haba terperangkap. Gas apa? Dia merujuk kepada karbon dioksida, metana, CFC tu klorofluorokarbon tadi, dan juga gas sulfur dioksida. Okey, dia tak ada gas monoksida situ. Karbon monoksida ni dia tertinggal kat sini. Okey, yang ketiga kita ada kesannya pula kepada suhu bumi menjadi semakin panas, yang mana situasi ini memudaratkan kehidupan di bumi sekiranya ianya berterusan. Okey, ni kita dapat lihat. Kita nak kaitkan dengan COVID. Apa yang berlaku? Siapa nak respon? Berlaku COVID, pandemik ni berlaku satu dunia. Kita semua terperangkap. Benda ni saya dah ulang-ulang banyak kali dah sebenarnya. Kita terperangkap dekat rumah, kita tidak, dunia menutup sebahagian besar mereka punya kegiatan aktiviti manusia. Perindustrian, pengangkutan, pembinaan. Apa yang berlaku? Dalam tempoh beberapa bulan selepas lockdown, kita dapat lihat bumi sedang memulihkan dirinya sendiri. Okay? Kita boleh lihat perbezaan yang begitu ketara. Kalau dulu bandar-bandar besar utama, kita dapat lihat jerebu berlaku. Kita dapat lihat kawasan-kawasan di bandar begitu panas. Kawasan dekat kutub utara terlalu menakutkan kerana pencairan ais berlaku dengan kadar yang begitulah laju. Kalau dulu kita tengok pencairan pencairan ais di kutub utara ni dia memakan masa yang agak lama. Tapi sekarang proses itu berlaku dengan kadar yang begitu laju, begitu pantas. Ada pro and cons, ada baik dan buruknya berlakunya COVID ni. Kita lihat berlaku COVID, kita dapat lihat keburukan dia, manusia banyak yang mati. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya, apabila banyak aktiviti-aktiviti manusia tidak dapat dilakukan, bumi sebenarnya sangat berterima kasih kepada manusia. Sebab apa? Bila manusia tak menjalankan aktiviti-aktiviti ini, udara semakin tegar, suhu semakin rendah. Kita dapat lihat, kalau sebelum-sebelum ini, kalau siapa perhatikanlah, kita dapat rasakan setiap tahun negara kita akan mengalami jerebu. Betul tak? Siapa nak respon atau ada pun nak nafikan? Tak ada lah cikgu, hari-hari jerebu ada tak? Sebelum-sebelum ni, setiap tahun negara kita bakal berhadapan dengan jerebu. Berlaku COVID dah 2 tahun. Ada tak kita mengalami jerebu? Takkan nak tanya jerebu pun tak boleh respon. Ada tak? Siapa boleh respon? Angkat tangan. Semua, siapa yang masih bersama saya tolong angkat tangan. Risau saya ni. Ada? Okey, siapa nak respon? Ada tak awak dengar cerita jerebu 2020, 2021? Ada dengar jerebu tak? Tak Tak ada. ada. Tak ada. Dan kita dapat lihat dunia kita semakin pulih. Tapi apa berlaku selepas sebulan, 2 bulan kerajaan kita benarkan balik semua penduduk di Malaysia. Okay, fasa 2, fasa 3 mungkin masih lagi terkurung. Tapi terkurung pun
Mereka dibenarkan keluar untuk beriadah kan, untuk melepaskan tension. Kononnya panas balik, macam Mikael kata kan, panas balik. Apa? Sebab semua aktiviti tu dah buka balik. Kenderaan semakin banyak balik dekat atas jalan raya. Manusia melakukan pencemaran. Kalau kita tengok, amat-amat sedih. Pergi dekat kawasan air terjun, pergi kat kawasan pantai, apa berlaku? Sebelum ni pantai tu dah 2 tahun bersih. Kerajaan buka balik, kawasan air terjun penuh sampah sarap. Haiwan lagi bersih daripada manusia. Manusia makan tinggal. Alasan dia kata pusat rekreasi tak sediakan tong sampah. Isu dia ialah nilai moral orang tu sendiri. Kalau dah tahu tak ada tong sampah, sampah tu datangnya daripada mana? Daripada awak yang bawa. Jadi bila dah guna, ambil, bawa balik, buang dekat rumah. Bukannya tinggalkan dekat kawasan tu. Inilah sebab masalah nilai moral tak ada. Pendidikan civic dia dah tak ada. Dia belajar sampai form 3, sekarang lagi lah pendidikan civic tak ada, sampai terpaksa masukkan balik civic tu dekat dalam mata pelajaran lain. Ni sebab ni masalah ni. Orang cerdik pandai, orang yang tak pandai pun sebenarnya patut benda tu dia boleh fikir. Buang sampah akan menyebabkan kemudaratan yang berpanjangan. Mungkin akan menyebabkan penyakit, menyebabkan pencemaran, mungkin menyebabkan kematian. Dia tak ada benda tu. Okey, kita tengok yang seterusnya. Ni nak bagi tugasan pada awak. Okey, antara aktiviti-aktiviti yang menyebabkan pemanasan global, antaranya aktiviti perindustrian. Kita tengok kilang-kilang, pembakaran hutan. Ni yang berlaku dekat negara seberang kita. Dia senang, dia nak bakar hasil pertanian. Dan ada juga disebabkan oleh faktor semula jadi menyebabkan hutan terbakar. Orang kata, ada ke faktor semula jadi? Ada. Okey, di luar negara, faktor semula jadi memang menyumbang kepada pembakaran hutan secara semula jadi. Mungkin awak terkejut kan, macam mana pula boleh terbakar dengan sendirinya? Biasanya orang bakar sampah ataupun orang sengaja bakar. Tapi tidak. Dekat luar negara, kebakaran semula jadi ini memang berlaku. Okey, kemudian kita ada pembakaran bahan api fosil, iaitu penggunaan kenderaan, pelepasan daripada asap-asap kenderaan yang begitu banyak. Kemudian kita lihat gambar yang seterusnya, iaitu penebangan hutan. Pokok ditebang menyebabkan bumi kita ni dah botak. Apabila botak macam kita lah kan, ada rambut selesa nak jumpa orang pun, ni insert tak kan. Tapi apa berlaku bila botak? Botak sini sikit ada rambut, sini sikit ada rambut kan. Dia dah jadi tak selesa. Itu manusia. Ni kan pula bumi. Bumi pun macam tu, dia hidup. Okey? Kita tengok ni statistik peningkatan suhu. Mungkin nampak macam tak banyak. Mungkin nampak macam tak banyak. Pada badan kita tak rasa. Tapi pada bumi, pada di kawasan kutub utara, iaitu ais tu, semakin panas dia akan lebih mudah mencair. Apabila mencair, paras air laut akan meningkat. Apabila paras air laut meningkat, daratan kita akan semakin hilang. Okey, cikgu, tak apa, kita kat Seremban jauh daripada laut. Okey, kawasan pinggir-pinggir laut kita di Malaysia nanti satu ketika masa akan tenggelam. Habis orang yang duduk dekat Polisen, orang yang duduk kat Pelabuhan Kelang, orang yang duduk kat Bandar Melaka, semua kawasan-kawasan tu ada kemungkinan akan tenggelam satu masa nanti. Na'udzubillah. Okey, kita lihat yang kedua, faktor-faktor pemanasan global. Okey, tajuk 9.2 saya akan masukkan anda ke dalam grup melalui breakout room. Okey, dah tahu guna kan breakout room macam mana? Tolong raise your hand. Dah tahu kan? Okey, kalau dah tahu, saya dah wujudkan 10 grup. Astaghfirullahalazim. Ada. Nasib baik. Hilang tadi. Okey, ada satu nama ni, Tengku Nur Aisyami. Nama awak ni seorang je tak dapat nak dimasukkan ni. Saya tak tahu ni kenapa. Tolong tengok Tengku Nur Aisyami. Siapa ni? Dua Islah Okey.
saya akan masukkan ke dalam 10 grup. Awak tengok kepada faktor-faktor pemanasan global mengikut tajuk masing-masing. Okey. Saya bagi masa 15 minit untuk awak bincang. Kemudian selepas 15 minit awak akan kembali semula ke dalam main room ini dan saya akan minta awak untuk bincang mengikut tajuk by tajuk. Okey, kalau boleh saya nak dengar suara orang yang berbeza daripada minggu yang sebelumnya. Boleh? Boleh, Boleh cikgu. tak? Boleh, Boleh. Cik. Okey, insyaAllah kita ada lebih kurang 43 orang. Maksudnya purata lebih kurang 4 orang. 4 orang dalam satu grup. Okey, tajuk ni awak boleh buka dekat dalam buku teks atau boleh buka daripada sumber rujukan mana-mana. Kemudian saya akan bagi laluan tempoh 1 minit awak bincangkan tajuk tu kepada kami semua dan saya akan buat penambahan kepada apa yang akan awak nyatakan nanti. Okay? Kita akan mulakan 15 minit. Okey, baik. Sementara saya susun random group ni, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada cikgu. Tak ada, cikgu. Tak ada. Okey, tak apa. Sebentar ya. Fungsi random dia ni pun tak berapa nak best. Cikgu jangan shufflekan lagi. Kenapa tu? Ada yang nak masuk ke macam mana? Tolong respon. Dah ada 10 grup. Okey, boleh. Okey, 15 minit bermula dari sekarang. A few moments later. Okey, baik. Semua dah kembali Belum lagi? Masih ada lagi yang tertinggal kat bilik Okey. Adam dah raise your hand. Kejap tengok. Ada lagi tak yang tertinggal kat bilik? Ada geng SWA ni. Siapa? SWA Matahari ni. Kenapa ni? Ada 4 orang lagi belum. Okey, baik. Saya tak berniat nak panjangkan sesi, tapi nanti akan drag masa. Okey, kita teruskan kepada sesi pembelajaran kita. Boleh sambung Minta tolong respon. Kalau boleh sambung, raise your hand. Boleh Okey, baik. Kita tengok kepada apakah yang dimaksudkan dengan faktor-faktor pemanasan global. Okey, seperti yang saya dah terangkan tadi, ada 2 faktor iaitu faktor manusia dan juga faktor semula jadi. Kita tengok, faktor manusia disebabkan oleh aktiviti manusia yang dijalankan oleh manusia. Contohnya seperti kegiatan pertanian, pembalakan, perindustrian, pembakaran terbuka dan juga penggunaan sistem pengangkutan. Okey, manakala faktor yang kedua iaitu faktor semula jadi disebabkan oleh faktor alam. Contohnya seperti letusan gunung berapi, kita ada cahaya matahari yang berlebihan dan kita ada kebakaran hutan secara semula jadi. Okey, baik. Jadi kita nak jemput ahli-ahli kumpulan yang terlibat untuk menerangkan apakah yang mereka faham berkaitan dengan tajuk yang pertama, faktor aktiviti manusia iaitu aktiviti pertanian. Silakan. Okey, yang mana kumpulan pertanian ni, aktiviti pertanian? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor-faktor aktiviti manusia dalam pertanian. Yang pertama, penggunaan baja kimia dan racun serangga yang berlebihan. Kalau dekat Asia, proses perebutan yang berlaku dekat kawasan sawah padi pun menyumbang kepada gas metana. Gas yang boleh berlaku dalam aktiviti pertanian, gas metana dan nitrous oksida. Terima kasih. Okey. Ada penambahan daripada rakan kumpulan yang lain? Ada. Okey, terima kasih. Tahniah Intan atas pembentangan. Okey, saya hurai sedikit. Aktiviti pertanian. Okey, seperti yang Intan dah nyatakan tadi, aktiviti pertanian yang menggunakan baja kimia dan juga racun serangga menyebabkan kepada pembebasan gas rumah hijau. Contohnya seperti metana dan juga nitrous oksida ke atmosfera. Okey, kita tengok sini. Ada 2 kaedah penggunaan baja. Okey, iaitu yang pertama menggunakan baja, yang keduanya menggunakan racun serangga.
racun serangga ni juga menyumbang kepada pemanasan global. Kenapa? Okey, kita tengok di sini, dihuraikan gas ini akan terampai di udara dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Okey, kita tengok individu ini menggunakan penggunaan racun serangga. Okey, ada siapa tak boleh ulas tak? Betul tak kaedah individu ini menggunakan racun serangga? Siapa nak ulas? Betul. Penggunaan racun serangga yang betul. Okey, ada lagi tak yang nak respon? Secara terbuka dan tertutup. Secara terbuka dan tertutup. Okey, ni penggunaan racun serangga sebenarnya memang baiklah untuk industri pertanian. Tetapi efek dia kepada kita lah, sebab kita makan sayur-sayuran tu, sayur yang dituai tidak mengikut ketetapan waktu penjadualan racun serangga akan menyumbang kepada kemungkinan kita pula akan menerima kesan akibat penggunaan racun serangga. Awak cuba bayangkan, racun serangga ni memang kita kata racun ni untuk serangga, bukan racun untuk bunuh manusia. Tapi racun-racun yang digunakan dekat sayur-sayuran ni kita makan masuk dalam tubuh badan. Dia akan meninggalkan kesan sampingan yang berpanjangan. Kita mungkin kata tak ada lah cikgu makan sayur hari ni takkan terus meninggal. Memang sebab dia akan ambil masa yang begitu lama. Tapi saya nak ulas sedikit berkaitan dengan gambar ni. Apa etika keselamatan individu yang melakukan racun serangga ni? Apa yang tak betul dia? Siapa nak respon? Penggunaan racun serangga kimia. Apa ciri-ciri keselamatan? Penggunaan racun serangga kimia. Okey, ini kita dapat lihat ni, individu yang sedang meracun serangga ni dia tidak mengamalkan keselamatan. Apa dia? Tidak menutup Mulut dan hidung. Dia tak tutup apa? Dia tak tutup muka dia kan. Jadi ada kemungkinan gas-gas daripada racun serangga masuk ke dalam tubuh badan dia. Tu dah mungkin golongan-golongan petani ni mereka mereka mengabaikan dari segi aspek keselamatan. So jumpa orang ni meninggal dekat dalam kawasan kebun sayur dia. Tak ada siapa tahu sebab apa. Jatuh kat dalam tengah-tengah kebun kan. Tak ada siapa jumpa. Allahuakbar. Okey, kita jemput kumpulan yang seterusnya. Aktiviti perindustrian. Silakan. Okey, mana kumpulan aktiviti perindustrian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Antara faktor aktiviti manusia dalam perindustrian ialah pembebasan asap oleh kenderaan bermotor. Asap yang dibebaskan akan menyebabkan pemanasan global. Ia juga akan memberikan kesan buruk terhadap bumi. Selain itu, aktiviti perindustrian menghasilkan gas-gas yang boleh memerangkap haba bumi daripada terbebas. Antaranya, mereka menggunakan bahan api fosil sebagai bahan bakar utama. Bahan api fosil mempunyai kandungan karbon yang sangat tinggi. Ia akan menyebabkan purata suhu bumi naik. Sekian, Mas. Okey, baik. Terima kasih Akmal Zafira atas pertanyaan. Okey, kita lihat ulasan sedikit daripada saya. Kegiatan perindustrian yang pesat menghasilkan gas-gas yang berbahaya. Contohnya gas yang dibebaskan daripada asap-asap kilang. Sebab itu kita ada, nanti kita akan belajar dalam subtopik yang berikutnya, iaitu bagaimana cara kita nak menangani ataupun langkah-langkah kita untuk mengelakkan daripada aktiviti perindustrian ini memberi kesan yang agak ketara kepada manusia. Okey, sebagai contoh, kita tengok dekat sini kawasan-kawasan kilang ni, contohnya di luar negara, kilang-kilang di luar negara, mereka membina cerombok asap yang begitu tinggi. Apa fungsi dia? Siapa tahu? Ataupun nak tunggu subtopik nanti yang seterusnya. Okey, tak apalah. Saya terangkan. Mereka membina cerombok asap yang tinggi supaya nanti asap-asap yang dibebaskan daripada kilang tersebut akan terus naik ke atmosfera. Lebih tinggi daripada ruang atmosfera yang manusia gunakan untuk bernafas. Masa di sini dia tidak terkumpul di ruang atmosfera yang agak rendah.
kita tengok contoh macam ni, kita tengok begitu tingginya cerombong-cerombong asap bagi kilang-kilang di luar negara. Tidak di Malaysia. Di Malaysia ni paras-paras bumbung kilang dia je kan. Memang ada juga yang tinggi, tidak dinafikan. Tapi kebanyakannya tidaklah begitu tinggi seperti di luar negara. Okey, para saintis di Amerika Syarikat telah pun membuat ramalan. Dia kata peningkatan suhu akan berlaku sebanyak 40 darjah Celsius menjelang tahun 2030. Tak lama dah, lagi lebih kurang 10 tahun. Maksudnya dia kata akan meningkat sehingga 45. Awak cuba bayangkan, kita di Malaysia sekarang dalam sekitar suhu 31 hingga 33 hingga 34. Jadi nanti satu ketiga kita akan sampai cecah 45. Waktu tengah hari kita 31, 33, 34 pun kita dah tak boleh tahan. Apatah lagi 45 darjah. Ni dah macam kita duduk dekat kawasan gurun kawasan yang panas. Okey, ini sebagai contoh. Okey, kita tengok kepada aktiviti yang seterusnya, iaitu aktiviti penternakan. Dipersilakan kumpulan aktiviti penternakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor-faktor pemanasan global dari segi aktiviti peternakan manusia yang saya dan rakan-rakan saya dapat ialah kerana pencernaan haiwan-haiwan ternakan. Ini kerana pencernaan ataupun gas bahan buangan yang dihasilkan ialah gas metana. Gas metana sendiri mempunyai impak yang lebih besar daripada gas karbon dioksida yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil. Diperkirakan setiap tahun ada 86 juta ton metana yang dilepaskan ke atmosfera sebagai hasil dari pencernaan haiwan ternakan. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Ada Dalila atas kebetangan. Okey, di sini kita nak faham sedikit. Hasil buangan najis haiwan ni, contohnya seperti lembu, kambing dan juga ayam, telah pun menghasilkan banyak gas metana. Kita pun sama je juga. Sebab apa benda? Hasil buangan kita ialah daripada urea, daripada perkumuhan. Tapi cumanya kita buang masuk dalam saluran. Penternakan binatang-binatang mereka ni buang tak ada, dia pergi toilet kan. Ada pernah tengok anak pergi toilet je kan. Tak ada dia berak mengata-rata kan. Jadi hasil daripada najis tinja dia tu sebenarnya kandungan najis kita ni panas. Okay, jadi panas dia tu dia boleh menghasilkan gas metana. Dia bukan yang keluar kecepuk cair seketul apa tidak. Gas metana ni wujud apabila najis itu kering. Ya, apabila najis itu kering, kalau kita tengok dekat luar negara, contohnya seperti di negara India. Negara India mereka menggunakan najis ini sebagai bahan api. Macam mana? Taik lembu tadi, najis lembu tadi yang kering tu mereka ambil untuk dijadikan bahan bakar. Sebab apa? Hasil yang dia makan kumuh tu, rumput-rumput dan sebagainya, dia boleh menjadi macam sekam api ya, macam bara api. Yang mana kalau kita boleh tengok kalau mereka membuat pembakaran pada tu, dia boleh menghasilkan api yang berwarna biru. Kita tengok bila kita bakar kita memasak kat dapur, ada gas api dia warna merah dan juga warna biru. Mana lagi panas? Siapa nak respon? Gas api yang mana lagi panas? Biru ke merah? Merah. Biru lagi panas. Okey. Jadi awak cuba bayangkan najis tu tadi bila kita bakar dia boleh sampai satu tahap boleh menghasilkan gas yang berwarna biru tu, api nyalaan warna biru. Maksudnya memang begitu panas. Tu kalau terbakar lah. Tapi tak adalah awak tengok ada orang kerja pergi bakar tu lembu ke apa, tidak. Tapi nak ceritanya dia boleh menyumbang. Mungkin dekat Malaysia tak nampak, tapi dekat luar negara, contoh macam dekat India tadi, mereka menggunakan benda ni sebagai bahan bakar mereka. Okey, kita tengok. Gas metana merupakan gas rumah hijau yang boleh menyerap haba dan menyebabkan berlakunya pemanasan global. Kita tengoklah banyak hasil daripada penternakan lembu dan juga kambing. Ni di seluruh dunia lah ni. Ni khusus kambing ni banyak di Malaysia dan juga negara-negara Arab. Okey, ada soalan nak tanya? Silakan. Kita dah ada masa ni. Okey, saya teruskan dah. Okey, kita tengok kepada bahan api fosil. Silakan. Tak ada Ada. Oh ada. Okey, silakan. Bahan api fosil. Bahan api fosil merupakan bahan api yang terbentuk daripada proses-proses mula jadi seperti peruputan anaerobik hidupan mati yang tertanam.
Terdapat beberapa contoh bahan api fosil yang kerap kali digunakan dengan cara yang salah dan boleh membawa kepada pemanasan global. Antaranya ialah faktor perindustrian yang menggunakan bahan api fosil sebagai bahan bakar utama. Apabila bahan api fosil yang terdiri daripada petroleum, gas asli dan arang batu dibakar, asap hitam dilepaskan di stesen jana kuasa. Terdapat juga langkah mengatasinya seperti contoh menggunakan tenaga alternatif yang mesra alam seperti kuasa hidroelektronik, biomas dan tenaga suria. Negara kita telah menuju ke arah ini apabila beberapa pusat tenaga suria telah dibina di Teluk Ewa, Langkawi dan Ulu Tembeling, Pahang. Tadi cikgu. Okey, baik. Terima kasih atas penerangan daripada Hafiz Hazan. Okey, kita tengok huraian sedikit berkaitan dengan pembakaran bahan api fosil. Okey, dia fokus kepada penggunaan bahan api fosil kepada kenderaan bermotor. Yang mana kita sedia maklum kita manusia sangat-sangat memerlukan sistem pengangkutan. Jadi nak tak nak kita menggunakan pengangkutan yang nak cepat, pantas, mudah dan juga kos yang tidaklah begitu tinggi. Okay, jadi kita menggunakan sistem pengangkutan. Sistem pengangkutan pula menggunakan, kita tengok di sini dia kata penggunaan kenderaan yang menggunakan minyak sebagai bahan bakar untuk menggerakkan enjin, khususnya minyak tanpa plumbum telah pun banyak membebaskan gas karbon dioksida dan juga gas karbon monoksida ke udara. Okay, untuk makluman, pembebasan gas daripada asap kenderaan juga membebaskan gas dioksida, bukan sahaja daripada perkumuhan manusia. Okay, itu adalah antara maklumat tambahan kepada anda untuk fahamlah. Nanti jangan kata karbon dioksida ni hanya keluar daripada manusia saja, tidak. Daripada asap kenderaan pun tetap juga ada karbon dioksida. Okey, jadi fokus pembakaran bahan api fosil ini merujuk kepada penggunaan bahan api, minyak, petrol dan juga diesel oleh kenderaan. Jelas Okey, kita terus pergi kepada yang seterusnya iaitu pembakaran hutan. Okey, silakan. Kumpulan pembakaran hutan. Manusia biasa membuat aktiviti penebangan pokok secara besar-besaran bagi menjalankan aktiviti pertanian, pertempatan dan penelusuran. Contohnya manusia untuk mendapatkan kayu untuk buat kertas, arang dan lain-lain. Okey, itu saja. Ya. Aktiviti ini juga menyumbang kepada peningkatan. Aktiviti ini juga menyumbang kepada peningkatan gas karbon dioksida sebab tumbuhan tidak lagi dapat menyerap gas karbon dioksida. Aktiviti penyahutanan ini juga merupakan penyumbang kedua tertinggi kepada pemanasan global selepas pembakaran bahan api fosil. Akibat daripada aktiviti ini, tumbuh-tumbuhan semakin berkurangan dan pemanasan global berlaku. Okey, baik. Terima kasih Adik Zafran. Okey, ada satu tadi istilah daripada Adik Zafran iaitu penyahutanan. Dia kata penyahutanan adalah merupakan faktor kedua penyumbang yang tertinggi. Siapa nak respon? Apa dia penyahutanan? Penyahutanan ni merujuk kepada kita menebang pokok dalam jumlah yang begitu besar. Tebang untuk pembalakan ke, nak tebang suka-suka untuk saja-saja ke ataupun untuk buka pertempatan baru, itu istilah dia penyahutanan. Okey, kita lihat pembakaran. Kegiatan pembakaran hutan secara besar-besaran dan juga berleluasa untuk membersihkan kawasan hutan itu untuk menjalankan aktiviti pertanian, pertempatan atau sebagainya. Sebagai contoh, kita di Malaysia setelah proses penuaian padi, aktiviti pertanian padi, petani-petani mengambil langkah yang mudah, iaitu mereka membakar jerami-jerami padi tu. Supaya apa? Supaya tanah tu, pada mereka konsep dia, apabila jerami padi dibakar, tanah tu menjadi subur. Jadi dia juga memudahkan proses petani-petani untuk menanam balik padi pada musim yang seterusnya. Sebab apa? Dia tak payah nak kena buang tangkar-tangkar pokok padi, dia just bakar je. Ini antara penyumbang. Tapi dari segi pembakaran hutan pula, ini yang berlaku. Sebagai contoh dekat negara-negara luar, mereka tak nak ambil masa yang lama untuk nak tebang pokok, dia bakar.
Jadi ada ketikanya mereka boleh kawal dan ada ketikanya apabila kuasa pembakaran itu terlalu tinggi, terlalu besar, mereka dah tak dapat nak tampung. Itu yang menyebabkan pembakaran itu melagat-lagat pergi sehingga mereka dah tak berjaya nak padamkan. Okey, dia kata sini pembakaran hutan menyebabkan gas karbon terhasil dan gas itu akan terbebas ke atmosfera yang mana secara tidak langsung meningkatkan peningkatan suhu bumi. Kita tengok hari tu juga berlaku di Israel. Kita sebenarnya katakan padan muka kan. Sudah, serang lagi negara Palestin. Allah bayar balik dengan cara macam mana? Hutan mereka terbakar menyebabkan penduduk di sana mereka jadi tak tentu arah nak melarikan diri. Tapi apa berlaku? Orang-orang Palestin, orang-orang Islam di kawasan sekitar, kita bantu balik mereka. Kita tak kata, kita tak macam kita cakap tadi, padan muka kau. Itulah siapa suruh serang sangat Palestin. Mereka tak. Tapi apa yang berlaku? Ada sudut baiknya kita dapat lihat. Dia dapat menunjukkan sifat-sifat murni kita sebagai orang Muslim. Membantu tidak kira agama dan juga kau. Tapi apa yang berlaku? Dah elok hutan dia habis terbakar. Dah selamat. Tengok apa yang berlaku pada bulan puasa itu. Kan? Dan raya dia ambil peluang, dia serang balik orang Palestin. Dia orang ni adalah satu bangsa suku kaum yang memang tak pernah bertaubat lah. Sebab tu orang tolong macam mana pun dia tikam balik daripada belakang. Okey. Yang seterusnya pembakaran sampah. Okey, mana kumpulan pembakaran sampah? Silakan. Saya ambil masa lebih kurang 5 minit lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faktor-faktor pemanasan global dari segi pembakaran sampah ini ialah kerana manusia ingin melakukan kerja dengan lebih mudah melalui pembakaran sampah. Asap yang dikeluarkan oleh pembakaran sampah akan mengeluarkan karbon monoksida yang apabila terhidup, fungsi sel darah merah manusia akan terganggu. Ini boleh menyebabkan kematian. Pembakaran sampah menyebabkan pemanasan global apabila bahan-bahan yang dibakar mengeluarkan gas yang boleh menipiskan lapisan ozon. Apabila lapisan ozon menipis, cahaya daripada matahari akan diserap masuk dengan kualiti yang banyak. Okey, itu saja Itu saja. Okey, baik. Terima kasih Ainul Aisyah. Okey, baik. Saya ulang sedikit berkaitan dengan pembakaran sampah. Okay, pembakaran sampah daripada sisa domestik. Sisa domestik ni merujuk kepada sampah-sampah yang kita hasilkan. Kita manusia biasa, kita hasilkan sisa domestik. Kita buang makanan, kita buang segala-gala lah. Semua benda, tak kira hasil pertanian, makanan, apa-apa saja, itu merujuk kepada sisa domestik. Mahupun aktiviti perindustrian, itu yang industri yang buat, tak kisahlah apa benda pun, menyebabkan pertambahan gas rumah hijau ke udara. Okay, kawasan pembakaran contohnya seperti tapak-tapak pelepasan sampah menyumbang kepada kenaikan gas ini. Sebab itu kawasan-kawasan pelepasan sampah ini diwujudkan jauh daripada kawasan pertempatan. Awak cuba bayangkan kalau dekat dengan kawasan pertempatan. Benda yang paling utama ialah masalah pencemaran bau. Kemudian pencemaran udara. Kemudian panas. Sebab apa? Mereka pun nak ambil langkah mudah. Sampah dah terlalu banyak. Macam mana nak uraikan? Bakar. Habis bakar dah jadi debu, jadi abu, datang sampah baru. Macam tu. Okay? Bahan bakar contohnya seperti tayar kenderaan, kertas, kayu dan juga lain-lain turut mencemarkan udara. Ini barang-barang plastik akan menghasilkan asap yang berwarna hitam. Okey, kita tengok. Yang ni saya skip dulu. Penebangan hutan. Okey, kumpulan penebangan hutan. Silakan. Tidak ada. Okey, tidak ada. Tak apa, saya terangkan. Okey, aktiviti penebangan hutan untuk kegiatan pembalakan, pertempatan dan juga pertanian menyebabkan hutan tidak dapat menyerap gas karbon dioksida. Apabila pokok-pokok dah ditebang, dia dah tak dapat nak menyerap karbon dioksida dan tak dapat nak menghasilkan oksigen. Sebab itu kita istilahkan hutan ini sebagai jantung dunia. Dekat mana jantung dunia kita dekat bumi ni? Siapa nak respon? Siapa tahu dia? Di manakah lokasi yang diistilahkan sebagai jantung dunia? Amazon. Hutan Amazon terletak
di Brazil. Okey, itu kita anggap dia sebagai jantung dunia. Sebab apa? Hutan Amazon ni merupakan satu hutan yang merupakan, kalau tak silap saya, lebih kurang 25% kalau tak silap jumlah hutan yang menyumbang kepada oksigen dunia. Itu satu jumlah yang cukup besar. Okey, tumbuhan menggunakan karbon dioksida untuk proses fotosintesis, dan kekurangan tumbuhan turut menyebabkan berlakunya peningkatan suhu. Selesai faktor manusia, kita lihat kepada faktor semula jadi. Yang pertama, kita tengok kepada kumpulan letusan gunung berapi. Okey, silakan. Letusan gunung berapi boleh menyebabkan pemanasan global. Ini kerana apabila gunung berapi meletus, bukan sahaja api gunung berapi dilepaskan, malah melepaskan gas-gas rumah hijau. Terdapat dua jenis gas yang dikeluarkan secara nyata dari gunung berapi, iaitu gas karbon dioksida dan sulfur dioksida. Antara contoh gunung berapi ialah Gunung Tambora di Sumbawa, Indonesia, dan Gunung Krakatoa di Selat Sunda, Indonesia. Dah, tu je. Okey, terima kasih Nuazlah atas pembentangan. Okey, kita lihat kepada faktor semula jadi. Kenapa faktor semula jadi ni dia bukan akibat manusia. Dia adalah reaksi spontan. Reaksi semula jadi bumi Reaksi semula jadi bumi kepada persekitaran kita. Antaranya letusan gunung berapi. Okey, kita lihat di sini dia kata letusan gunung berapi banyak berlaku yang mana dia mengeluarkan asap dan juga debu yang banyak mengandungi gas rumah hijau. Nanti awak cuba balik. Apa bendanya gas rumah hijau ni? Tengok balik bab yang ke-3 ke-4 hari tu. Kita dah belajar benda ni. Okey. Contohnya gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, gas sulfur dioksida dan juga sebagainya telah pun menyumbang kepada berlakunya pemanasan global. Nanti InsyaAllah saya sharekan video kepada anda semua. Tengok apabila berlakunya gempa bumi, dia menyumbang kepada kesan kepada pemanasan global. Okey, saya akan teruskan takut nanti lewat. Okey, ini antara contoh letusan gunung berapi Sinabung di Indonesia yang berlaku pada 10 Ogos 2020 dalam situasi pandemik COVID ni pun, kalau kita kata bumi sedang memulihkan dirinya, tapi tetap juga benda ni tidak terkecuali. Pada tahun bulan 10 bulan 8 tu, 10 hari bulan 8 tu, gunung berapi ini telah pun memuntahkan debu yang tebal di sekitar kawasan pertempatan penduduk. Alhamdulillah kita tidak menerima kesan daripada letusan gunung berapi ni. Sebab apa? Kita cukup takut. Antara kesan dia ialah yang pertama gegaran. Yang kedua pencemaran udara. Ada kemungkinan apabila letusan gunung berapi ni berlaku, kalau kata dekat dengan Malaysia, angin pula bertiup, jadi debu-debu dan juga asap gunung berapi ni akan bergerak ke arah negara kita. Ni kita paling cukup risau. Tapi alhamdulillah benda ni hanya berlaku di sekitar kawasan negara Indonesia sahaja. Okey, kita pergi kepada yang terakhir. Yang kedua, iaitu aktiviti suar matahari. Okey, siapa kumpulan aktiviti suar matahari? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara faktor semula jadi pemanasan global ialah fenomena suar matahari. Suar matahari ialah ledakan besar dalam atmosfera matahari yang boleh melepaskan tenaga sebanyak kira-kira 1/6 jumlah keluaran tenaga matahari sesaat. Suar matahari berlaku di kawasan aktif matahari apabila tenaga magnetik yang telah terkumpul pada ruang atmosfera matahari dilepaskan secara tiba-tiba. Tenaga magnetik yang dilepaskan memanaskan dan memecutkan zarah-zarah seperti elektron dan proton ke ruang atmosfera matahari. Suar matahari mempengaruhi seluruh lapisan atmosfera suria, fotosfera, korona dan kromosfera. Seterusnya memanaskan plasma sampai suhu berpuluh juta Kelvin serta memecutkan elektron, proton dan ion yang lebih berat sehingga menandingi kelajuan cahaya. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih atas penerangan daripada Baiti. Saya teruja lah dengar suara Baiti bila dengar tu macam dengar Discovery Channel.
Okey. Kita tengok aktiviti suar matahari. Suar matahari merujuk kepada letusan yang dikenali sebagai suar. Memang kita tengok bila orang main bola kan, orang pasang suar. Kenapa? Sebab suhu pada suar tu memang begitu panas. Itu nama dia diambil dengan nama suar. Okey, yang mana kadang-kala berlaku di ruang atmosfera matahari. Benda ni berlaku dekat kawasan matahari je. Tapi bahang dia tu diterima sampai ke bumi. Kejadian ini akan menyebabkan bumi menerima kadar sinaran matahari yang lebih tinggi daripada biasa. Macam biasa kita rasa suasana cuaca hari ni dingin, nyaman je. Tiba-tiba ada satu hari tu terasa panas dia lain macam. Inilah yang berlaku apabila matahari ada satu ketika dia melepaskan suar dia. Dia pun ada tenaga sebab dari mana datangnya tu jangan tanya saya, benda ni ciptaan Allah kan. Tak dapat nak diterangkan secara saintifik. Ada yang kata dia ni daripada gas-gas yang panas dia dengan berapa darjah. Kalau kita kata siapa yang pergi test, belum sempat sampai dah cair dah manusia tu kan. Tapi berdasarkan teori-teori saintifik, mereka dapat menentukan jumlah-jumlah kekuatan tenaga kuasa matahari, kelajuan cahaya dia macam mana dan juga suhunya bagaimana. Wallahualam. Okey, kita pergi kepada yang terakhir iaitu kebakaran hutan secara semula jadi. Silakan kumpulan yang terakhir. Kebakaran hutan secara semula jadi disebabkan oleh suhu yang terlampau tinggi ataupun kemarau yang berpanjangan. Kesannya menyebabkan pelepasan gas karbon dioksida dan asap yang banyak yang boleh menyebabkan jerebu. Selain itu, ia juga boleh menyebabkan kemusnahan flora dan fauna. Okey, itu saja. Okey, kita tengok kebakaran hutan secara semula jadi. Akibat daripada suhu yang terlampau panas boleh menyebabkan kebakaran hutan. Ni jangan pelik dekat Malaysia pun pernah berlaku, dekat luar negara memang selalu berlaku. Okey, kebakaran hutan sebab suhu di luar negara daripada negara Malaysia ada sebahagian tempat dia lebih panas dan sifat pokok-pokok di negara tersebut. Okay, kita tengok haba yang sampai ke bumi boleh menyebabkan kebakaran apabila daun-daun kering terbakar secara tiba-tiba. Ni jangan heran ni. Benda ni memang berlaku. Dengan ketentuan Allah memang benda ni berlaku. Semasa berlakunya keadaan musim panas dan juga kering menyebabkan api mudah merebak. Okey, kalau untuk pengetahuan anda, dekat luar negara ni ada beberapa pokok yang Tuhan jadikan, yang Allah jadikan. Pokok ni sifat dia boleh mudah terbakar. Akibat daripada apa? Dekat luar negara, daun pokoknya dan benda ni terhasil pada musim kering yang nyata dan juga waktu tiupan angin yang kuat. Kenapa? Apabila berlakunya geseran pada daun pokok. Cuba macam kita, macam mana kalau kita yang kesejukan, kita nak panaskan badan, apa yang awak buat? Saya nak tanya, apa yang awak buat kalau awak panaskan badan, awak kesejukan nak panaskan badan? Gosok tangan, ya betul, kita buat macam ni kan? Bila lama-lama kita akan rasa panas. Tapi panas dia tu tak adalah sampai terbakar tangan tu kan. Tapi sebab pokok ni, daun-daun dia dah memang kering. Apabila dia bergeser dalam masa yang begitu lama, dia cetuskan haba. Okay, dia menghasilkan haba dan kemudian tercetusnya api secara semula jadi. Sebab itu, kita dapat lihat dekat luar negara ni, kemusnahan hutan dia boleh disebabkan oleh dua perkara. Faktor manusia dan juga faktor semula jadi. Akibat kecuaian manusia, akibat kecuaian, akibat daripada semula jadi. Okey, itu yang saya dapat rumuskan untuk 10. Okay, kita dah belajar 10 faktor yang menyumbang kepada pemanasan global. Saya tak boleh nak panjangkan sebab lepas ni awak ada kelas. Okey, rasanya dah tak ada kelas kan? Ada kelas tak lepas ni? Ada. Ada? Kelas apa tu? Kelas Pi. Pi, rasanya hari ni kelas semua tak ada ni. Sebab selepas ni akan ada majlis perpisahan dengan Cikgu Fatin. Cikgu Fatin akan menyambung pelajaran dia ke peringkat sarjana. Jadi hari ini adalah merupakan hari terakhir dan semua guru akan
berkumpul dalam Google Meet jam 11.30 ni, tapi saya tak tahulah, mungkin Ustaz ataupun Ustazah Hawa tak terlibat, tak tahulah, tapi semua guru kalau ikutkan akan terlibat. Sebab tu saya dragkan masa ni. Jadi saya pun tak boleh nak panjangkan. Kita refleksi apa yang kita dah belajar pada hari ini. Okey, yang pertamanya kita dah faham apakah yang dimaksudkan dengan pemanasan global. Pemanasan global merujuk kepada, siapa nak ulas? Siapa nak bagi penerangan ringkas berkaitan apa yang difaham dengan pemanasan global? Silakan. Peningkatan suhu atmosfera. Okey, baik. Terima kasih Intan. Iaitu peningkatan suhu atmosfera yang berlaku secara global. Okey, 9.2 kita belajar pula faktor-faktor yang menyumbang kepada pemanasan global, iaitu faktor manusia dan juga faktor semula jadi. Okey, kita imbas balik antaranya iaitu siapa boleh nyatakan daripada yang pertama tadi? Kumpulan pertama. Okey, aktiviti pertanian. Yang kedua, perindustrian. Kemudian aktiviti yang seterusnya, penternakan. Kemudian kita ada pembakaran bahan api fosil. Seterusnya kita dah tahu berkaitan dengan pembakaran hutan akibat daripada manusia, perbuatan manusia. Pembakaran sampah juga akibat daripada manusia. Serta yang terakhir iaitu penebangan hutan. Ini adalah faktor-faktor yang disumbangkan oleh manusia. Kita tengok kepada faktor semula jadi, iaitu yang pertama kita ada letusan gunung berapi, yang kedua kita ada suar matahari, dan yang ketiga kita ada kebakaran hutan secara semula jadi. Okey, baik. Selesai 9.1 dan juga 9.2. Ada sebarang soalan nak tanya? Tak ada, cikgu. Ada soalan nak tanya? Ya, ada. Boleh faham tajuk ni? Senang je kan? Ini kalau ikut ni kita laju ni, nanti nak naik sekolah nanti pada Faham, cikgu. pertengahan bulan 10 nanti mungkin dah habis lah. Jadi saya akan bagikan tugasan yang berikutnya untuk kita buat, untuk sambung balik waktu kita di sekolah. Nanti kan apa benda pula nak buat kan, jumpa 2 kali seminggu contohnya, dah tak tahu nak buat apa-apa kat sekolah. Okey, saya tak berniat nak panjangkan sesi sebab saya nak terus masuk kepada dalam sesi majlis dengan peringkat sekolah. Okey, kita sudahi kelas kita dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asnal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih semua atas kehadiran. Jangan lupa isi kehadiran. Okey, terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Jumpa minggu depan insya-Allah. InsyaAllah jaga diri semua. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.